Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya akan berkongsikan sedikit perkongsian kepada saudara-saudari sekalian yang bertajuk motivasi dakwah menerusi memilikikan nikmat-nikmat syurga. Nikmat syurga yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada setiap muslim dan mukmin terlalu banyak. Ini telah diceritakan di dalam Al-Quran maupun hadis. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Imran ayat 133 yang bermaksud, dan segeralah kamu kepada mengerjakan amalan yang baik untuk mendapatkan ampunan daripada Tuhan kamu dan mendapat syurga yang bidangnya seluas segala langit dan bumi, yang disediakan untuk orang yang bertakwa. Hadis Nabi SAW juga ada menyebut tentang ini, yang dibawakan oleh hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya syurga terdiri daripada 100 tingkat, jarak 2 tingkatnya seperti jarak antara langit dan bumi. Allah menyediakan untuk orang yang berjihad pada jalannya. Nak kat kita betapa luahnya, betapa tingginya syurga yang Allah sediakan kepada orang muslim beriman dan bertakwa. Begitu juga kepada orang yang berjihad di jalan Allah. Ini adalah janji Allah, salah satu motivasi kepada mereka yang berjuang di jalan Allah, yang berjihad di jalan Allah. Dunia pada hari ini memerlukan ganjaran dalam melakukan sesuatu tanggungjawab. Jika tidak ada ganjaran, maka kerja yang dilakukan mungkin tidak mendatangkan hasil ataupun tidak dapat disiapkan sebaiknya. Mudah kata ataupun senang kata, tak ada duit, tak ada kerja. Nak ada duit, jadi kerja. Jadi dalam memikirkan motivasi dakwah, dalam memikirkan motivasi dakwah menerusi nikmat-nikmat syurga ini, maka Allah sediakan terlalu banyak. Antara yang boleh saya berikan adalah memperoleh keredaan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat syurga yang pertama adalah memperoleh keredaan Allah Subhanahu wa taala. Nak masuk syurga ni kena ada redha Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah 1000 tahun sekalipun tak ada redha Allah, maka tak beroleh nikmat syurga. Ini Allah telah kata di dalam Al-Quran dalam surah Al-Haqqah ayat 21 dan 22 yang bermaksud, maka dengan itu tinggallah dia dalam kehidupan yang senang lenang lagi memuaskan di dalam syurga yang tinggi darjatnya. Ayat ini menerangkan kepada kita memerlukan redha Allah dalam melakukan sesuatu. Untuk masuk syurga kena ada redha Allah. Dan seterusnya Allah janjikan kepada orang yang berdakwah, orang yang sentiasa melakukan amal ma'ruf nahi munkar, mengajak orang melakukan kebaikan, melarang orang melakukan kemungkaran. Allah telah menjanjikan kepada mereka nikmat syurga, iaitu apa? Kesenangan jasmani. Mungkin di dunia kita rasa penat melakukan kerja dakwah, mengajak orang berbuat baik, melarang orang melakukan kejahatan, kemungkaran. Terasa penat, terasa lelah, badan sakit, kepala sakit, sakit pinggang, lenguh kaki dan sebagainya, maka di syurga Allah kata tak ada semua ni. Tak ada. Itu adalah janji Allah, salah satu motivasi kepada pendakwah yang sentiasa melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Seterusnya Allah kata apa lagi? Nikmat syurga yang Allah berikan kepada orang yang sentiasa melakukan amal ma'ruf nahi munkar ialah Allah sediakan makanan dan buah-buahan yang lazat pada setiap waktu. Mungkin orang yang menjalankan tanggungjawab ni juga tak terasa cukup ke, orang yang di luar yang rasa cukup ke makan ni. Jangan risau, Allah telah janjikan di syurga kepada mereka ni makanan dan buah-buahan yang lazat pada setiap waktu. Ini Allah telah nyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 25 yang bermaksud,
Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sesungguhnya mereka beroleh syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Setiap kali mereka diberikan satu pemberian dari jenis buah-buahan syurga itu, mereka berkata, inilah yang telah diberikan kepada kami dahulu, dan mereka diberikan rezeki itu yang sama rupanya, tetapi berlainan hakikatnya. Dan disediakan untuk mereka dalam syurga itu pasangan-pasangan isteri yang jasa bersih suci, sedang mereka berdua kekal dalam selama-lamanya. Nah, habaq kat sini, dekat dunia mungkin kita dah makan buah tu, dah makan makanan tu, tapi kat akhirat, kat syurga Allah bagi lagi. Nampak sama tapi bukan dia. Itu Allah berikan lagi. Seterusnya, orang yang sentiasa nikmat syurga yang Allah sediakan lagi juga bebas dari kematian, sakit, tua, kesusahan, sedih, risau dan letih. Mungkin orang yang bisa melakukan kerja dakwah ni akan rasa risau, rasa letih, tapi di syurga nanti Allah hilangkan semua tu. Allah bagi nikmat tu sentiasa sihat. Macam mana saya kata tadi, kesenangan jasmani. Tapi Allah telah kata dalam surah Al-Fatir ayat 34 dan 35 yang bermaksud, dan sebagai bersyukur berkatalah mereka, segala puji tentu bagi Allah yang telah menghapuskan perasaan duka cita dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami Maha Pengampun lagi sentiasa memberi balasan yang baik kepada orang-orang yang taat. Tuhan yang telah menempatkan kami di tempat tinggal yang kekal dengan limpah gunanya semata-mata, kami tidak akan merasa penat lelah di situ, dan kami juga tidak akan merasa letih lesu. Dekat syurga ni tak rasa letih dah, tak rasa risau dah. Risau orang kata apa, buat kerja Allah ni, buat kerja dakwah ni, orang kata hang dulu pun sama jahat, dan ni baik dan aja orang buat baik. Ini berlaku. Okey. Seterusnya, mungkin tadi tambahan seterusnya adalah nikmat yang Allah sediakan juga, hati yang sentiasa tenang, gembira dan tenang. Allah kata dalam surah Al-Waqiah ayat 27, dan puak kanan, alangkah bahagianya keadaan puak kanan itu. Allah nak abang kat sini, orang yang sentiasa melakukan amal ma'ruf nahi munkar, kerja dakwah, mengajar orang kebaikan, melarang orang kemungkaran, Allah kita sentiasa tenang. Mungkin dia rasa aku ni boleh buat ke raja-raja macam ni kan, nak ajak orang buat baik, nak larang orang buat jahat, aku dulu pun sama. Allah hilangkan benda tu. Seterusnya adalah berkumpul bersama dalam persaudaraan. Sewaktu banjir yang berlaku, kita dapat khabar yang mengatakan sekeluarga meninggal dalam kereta kerana kemalangan naik feri, tapi berlaku kesilapan teknikal, maka jatuh kenderaan dalam banjir yang terdapat diselamatkan. Meninggal satu keluarga dalam kereta, meninggal lemas. Lemas ni adalah salah satu mati syahid yang Nabi sebutkan. Maka itu adalah ganjaran syurga, nikmat syurga. Jadi adakah mereka ini akan bertemu? Ya, mereka akan bertemu, dan Allah sudah sebut dalam surah Al-Hijr ayat 47, dan kami cabut akan apa yang ada dalam hati mereka dari perasaan hasad dengki, sehingga menjadilah mereka bersaudara dalam suasana kasih mesra, serta mereka duduk berhadapan di atas pelamin masing-masing. Allah abad kat sini, orang yang meninggal terlebih dahulu, dia akan tetap bertemu dalam syurga dalam persaudaraan. Contohnya, kalau mak ayah kita pergi dulu, ada keluarga pergi dulu, maka Allah akan temukan di dalam syurga nanti, insya-Allah. Seterusnya, kenapa orang terdahulu bersemangat dalam memperjuangkan agama Allah, dalam berjihad di jalan Allah? Kenapa Allah telah menjanjikan syurga Al-Firdaus? Ini telah disebut hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dalam syurga ada 100 darjat, tingkatan atau taraf kedudukan yang disediakan Allah kepada para mujahid di jalannya. Jarak antara dua darjat itu seperti jarak di antara langit dan bumi. Maka jika kamu minta kepada Allah, mintalah kepadanya syurga Al-Firdaus, kerana
Ianya merupakan syurga yang tengah dan yang ternyata tinggi. Di atas syurga Firdaus yang Arash, sehingga sana Ar-Rahman dan mengalir sungai-sungai syurga. Habaq kat sini para mujahid terdahulu, orang yang berjuang di jalan Allah yang terdahulu, sediakan syurga Firdaus kepada mereka. Tak dilupakan juga kepada orang yang menuntut ilmu. Hadis Nabi kata apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan cara untuk mendapatkan ilmu, maka Allah pasti mudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Ini adalah salah satu nikmat syurga yang Allah berikan kepada orang yang menuntut ilmu. Jadi sebagai penutup perkongsian saya pada hari ini, meskipun syurga termasuk dalam perkara ghaib, Allah Subhanahu wa taala tetap menjelaskan kenikmatan syurga dalam Al-Quran. Berbicara pasal syurga dan neraka sudah semestinya ia bersifat ghaib, kerana keindahan dan kenikmatan syurga hanya mampu didengar tapi tidak mampu dilihat. Begitu juga azab di neraka kelak. Gambaran syurga yang diceritakan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bertujuan memotivasikan manusia supaya terus mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Bacalah Al-Quran dengan memahami maknanya, termasuk ayat berkaitan keindahan syurga Allah Subhanahu wa taala yang disediakan buat hamba-Nya yang beriman. Mulakan tadabbur Al-Quran dengan membaca terjemahan ayat Al-Quran dalam bahasa Melayu. Kehidupan di dunia hanya bersifat sementara. Untuk mengumpul sebanyak mungkin kebaikan bagi melayakkan diri mendapat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang dilakukan manusia belum tentu melayakkan dirinya mendapat syurga, kerana segalanya bergantung kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekian saja perkongsian saya pada hari ini. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang itu datang daripada saya. Hakikatnya semua itu daripada Allah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.